Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Pengiran Haji Sahari bin Pengiran Haji Saleh, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Thailand. Dan Tuan Yang Terutama Wan Hadfi Lutfan bin Haji Abdul Latif, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timur Leste. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Bernard Reynald Fevry, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis. Tuan Yang Terutama Meda Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun. Puan Yang Terutama Marian Jocelyn Arturo Ignacio, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina. Tuan Yang Terutama Luke Lazarus Arnold, Pesuruhjaya Tinggi Australia. Puan Yang Terutama Karen Roberta McClellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat. Puan Yang Terutama Seng Dawan Wongse, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Lao. Dan Tuan Yang Terutama Alok Amitabh Dimri, Pesuruhjaya Tinggi Republik India. Selepas majlis-majlis tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan ketua-ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Turut hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pehin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Shah Bandar Datuk Seri Setia Haji Awang Muhammad Nawawi bin Allahyarham, Pehin Orang Kaya Shah Bandar Haji Awang Muhammad Taha, Setia Usaha Sulit dan Laila Rahsia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan Yang Amat Mulia Pengiran Penggawal Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana, Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan, Pengiran Haji Abu Bakar Grand Chamberlain.
Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Abdullah II Ibni Al-Husain Raja Jordan dan ahli kerabat diraja serta kerajaan dan juga rakyat Jordan bersempena dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. $234 dos pertama vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 23 Mei yang membawa jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 78.8%. Manakala 985 dos kedua vaksin diberikan kepada kumpulan umur tersebut menjadikan jumlah keseluruhan 38.3%. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Pertahanan kedua pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang kemarin. Yang berhormat Pehen Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof berkata, purata bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 69.7%. Sidang media di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan juga disertai oleh Yang Berhormat Pehen Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Sebanyak 246 kes baharu telah dilaporkan, iaitu 245 kes hasil ujian ART dan 1 kes adalah hasil dari 454 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 147,021 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU, dan tidak ada kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 223 kes telah disahkan sembuh yang membawa pada kes yang sembuh kepada 145,166 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,633 kes, iaitu 12 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,621 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 memaklumkan fasa awal endemik di bawah rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 yang akan berakhir pada hari Selasa 31 Mei 2022 akan ditamatkan dan tidak akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan perkara demikian semasa sidang media yang sama. Oleh itu, bermula pada hari Rabu 1 hari bulan Jun 2022, garis panduan langkah-langkah pengawalan COVID-19 akan dikemaskinikan seperti berikut. Tidak ada sebarang had dikenarkan bagi perkumpulan ramai, sama ada diadakan di rumah kediaman persendirian atau di dewan. Semua aktiviti kesukanan termasuk pertandingan atau perlawanan adalah dibenarkan dengan tidak ada had dikenarkan bagi jumlah kehadiran penonton. Penyajian makanan bagi apa jua acara di mana-mana premis adalah dibenarkan tanpa sekatan, termasuk penyajian makanan secara buffet.
Yang Berhormat turut memaklumkan mengenai had umur jemaah yang hadir di masjid dan kemaskini nasihat kesihatan. Tidak ada sekatan had umur bagi jemaah-jemaah yang hadir di masjid bagi sembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu 5 waktu. Oleh itu, kanak-kanak di bawah umur 12 tahun adalah dibenarkan untuk hadir ke masjid. Walau bagaimanapun, syarat penggunaan tikar sembahyang sendiri semasa sembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu 5 waktu adalah dikekalkan. Nasihat-nasihat kesehatan adalah dikemaskini seperti berikut. Sukup muka hendaklah dipakai jika berada di dalam bangunan awam. Pemakaian sukup muka di luar bangunan adalah digalakkan, terutamanya jika dalam keadaan penuh sesak. Penggunaan ujian ART digalakkan sebelum menghadiri acara dan pada bila-bila masa merasa kurang sihat atau mempunyai tanda-tanda jangkitan. Dan pemeriksaan suhu badan untuk masuk ke premis-premis tidak lagi dimestikan. Perubahan ini adalah mengambil kira kepada keadaan jangkitan harian COVID-19 di negara Brunei Darussalam yang stabil. Kadar vaksinasi bagi dos ketiga dewasa dan remaja termasuk kadar vaksinasi kanak-kanak yang tinggi. Dan kes-kes jangkitan yang teruk, severe cases, serta kadar bed occupancy di pusat pengasingan adalah rendah. Justru itu, kita dapat kembali kepada keadaan kehidupan sebelumnya dengan penerapan norma baharu dalam kehidupan seharian kita. Yang Berhormat seterusnya menjelaskan mengenai mereka yang hendak membuat perjalanan ke luar negara. Sementara itu, rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berkeinginan untuk membuat perjalanan ke luar negara adalah dikehendaki untuk mendapatkan insurans perjalanan perubatan sebelum keluar negara. Yang mana insurans ini bukan sahaja dapat melindungi diri mereka daripada kos perubatan akibat jangkitan COVID-19, malah ianya meliputi kos-kos lain seperti rawatan penyakit-penyakit lain atau kehilangan beg jika terjadinya sesuatu musibah yang tidak dapat dijangkakan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, negara-negara lain juga telah mula mengurangkan sekatan-sekatan, termasuk meniadakan pengimbasan kod sebelum memasuki premis-premis, serta membuka sempadan. Dalam hal ini, Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 sedang membuat penelitian dan kajian terhadap beberapa keperluan lain, iaitu pelaksanaan ART mingguan bagi pegawai-pegawai dan kaki tangan di sektor kerajaan dan swasta, pengimbasan kod QR Bru Health, pembukaan sempadan darat dan laut, dan ujian swab pre-departure, yang mana hasil daripada penelitian ini dan tertakluk kepada situasi semasa nanti akan dimaklumkan kepada orang ramai pada satu tarikh kemudian. Penubuhan syarikat Baramundi Grup Sendirian Berhad BGB adalah untuk meningkatkan aktiviti-aktiviti penternakan ikan di dalam sektor aquakultur di negara ini. Di samping itu, ia juga membantu usaha negara ke arah mempelbagaikan ekonomi yang dijangka akan menyumbang kepada peningkatan ekspor. Sehubungan itu, syarikat BGB mengadakan majlis pencapaian penternakan 100 tan ikan Baramundi. Majlis diadakan di restoran Anjung Saujana, lapangan terbang terbangsa Brunei. Ikan-ikan tersebut akan dipasarkan di pasaran domestik dan juga ekspor di bawah jenama Kulbara.
Perasmian majlis tersebut disempurnakan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Tuan Yang Terutama Desmond Tan, Menteri Tenaga di Kementerian Kemampanan dan Sekitaran Republik Singapura. Majlis diselajurkan dengan penandatanganan dua perjanjian bagi kebenaran menggunakan dua buah tapak akuakultur antara Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan syarikat BGB. Menandatangani pihak Kementerian Dayang Noraini binti Haji Anggas, Pengarah Jabatan Perikanan. Sementara pihak syarikat BGB ditandatangani oleh Andreas Peter William Wilfang von Skolten, Ketua Pegawai Eksekutif BGB.